Saya ingin membacakan dan sama-sama memahami satu hikmah yang berkaitan dengan amalan yang kita lakukan, khususnya amalan yang boleh kita harap akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila kita beramal, apa juga amalan, harapan kita ialah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita. Jadi Ibnu Athaillah ada menyebutkan satu hikmah yang menyentuh dua faktor yang menunjukkan, atau dua perkara yang menunjukkan amalan kita ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam kitab Hikam tu terdapat hikmah-hikmah yang lain yang menyentuh tentang amalan. Tapi hikmah yang saya akan bacakan ini dilihat dari sudut syariat dan hakikat. Ibnu Athaillah dia menyebutkan begini: la arja amalun, la arja amala lil kabul min amalin yaghibu anka syuhuduhu wa yahtakiru indaka wujuduhu. La amala, tidak ada satu pun amalan, arja lil kalbu, yang kita boleh harap besar kemungkinannya akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, min amalin, dari satu amalan yang yaghibu anka syuhuduhu, satu amalan yang hilang dari pandangan hati anda, atau hilang dalam rasa rohani anda, atau hilang menerusi pandangan musyahadah hati anda. Maknanya, kata Ibnu Athaillah, amalan yang kita mempunyai harapan besar akan diterima oleh Allah ialah amalan yang bila kita lakukan, kita rasa hilang amalan tu. Yaghibu, ghaib, hilang. Ini berarti amalan itu bila dilihat dari segi hakikat, bila dilihat dari segi hakikat atau dirasa dari segi hakikat, amalan kita itu hilang, tak ada. Yang keduanya, wa yahtakiru indaka wujuduhu. Yang kedua, amalan itu kita rasa tak sempurna, banyak cacat celanya, banyak rosaknya dari baiknya. Apabila kita lihat dari segi syariat. Jadi hikmah ini menyentuh amalan dilihat dari sudut hakikat, dan juga sebaliknya dilihat dari sudut syariat. Makna syariat itu yang zahir lah. Kalau dilihat dari sudut hakikat, kita rasa amalan kita tu tak ada. Apa maksud amalan kita tu tak ada? Nanti saya akan terangkan. Dari sudut syariat, kita rasa ada. Cuma amalan kita yang kita rasa ada tadi, amalan kita banyak rosaknya, banyak cacat celanya, tak layak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adanya syariat dan hakikat itu memang tidak boleh nak ditolak dalam Islam. Memang ada, hakikat itu ada, syariat itu ada. Saya pernah terangkan di sini dulu, mungkin tuan-tuan sudah lupa. Memang sepanjang zaman ada ulama yang bukan ulama tasawuf, mempertikaikan adanya hakikat ni dalam agama Islam. Jadi apabila mereka menolak adanya hakikat, maka mereka kata semuanya syariat, tak ada hakikat. Islam ni tak ada hakikat, semuanya syariat. Apa makna syariat ni? Syariat itu yang zahir itulah. Kalau kita tengok, katalah kalau kita lihat ibadat semayang, semayang itulah yang kita buat, itulah, tak ada hakikatnya. Puasa itulah yang kita berlapar, tak ada hakikatnya. Semua begitu tuan-tuan ni. Orang yang menolak hakikat ni, tak ada hakikat, tak ada. Tapi orang sufi yang mengatakan hakikat itu ada, mereka ni beri dalil. Misalnya, aqimis solat li zikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Allah Ta'ala berfirman. Jadi sembahyang, perbuatan sembahyang itu syariat, hakikatnya ingat Allah. Jadi macam mana hakikat tidak ada? Dan ini berpanjangan tuan-tuan, tidak habis-habis sampai sekarang. Satu masa dulu di pusat Islam pun ada pegawai sana tu yang menolak hakikat. Mana ada hakikat? Malah keluar kat TV, tuan-tuan dan perempuan senang saja nak tahu ajaran itu sesat. Kalau ada pembahagian syariat dan hakikat, itu menunjukkan ajaran itu salah, ajaran itu sesat. Sepanjang zaman tuan-tuan, di zaman hidupnya Imam Syuuti ni dia meninggal dunia tahun 911, maknanya awal abad 10 Hijrah dia dah meninggal. Semasa hidup beliau pun beliau mendengar adanya ulama yang menafikan bahawa dalam Islam ni ada hakikat. Sebenarnya tidak ada hakikat. Jadi Imam Syuuti ni ulama besar, dia karanglah sebuah buku. Tujuannya apa? Menolak pandangan orang-orang yang menafikan adanya hakikat dalam Islam. Kedua, beliau tegaskan bahawa dalam Islam memang ada hakikat. Beliau karang sebuah kitab kecil saja, tapi mustahak, penting, kerana pengarangnya ialah Imam Syuuti. Pandangan Imam Syuuti ini selalunya diguna oleh orang ramai. Kitab itu beliau beri title Ta'yidul Haqiqatil Aliyah. Ta'yid artinya memperteguhkan adanya konsep hakikat yang sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Jadi buku itu tujuannya membela tentang adanya hakikat di dalam agama Islam. Di samping itu menolak pandangan golongan orang-orang yang tak percaya adanya hakikat di dalam agama Islam. Antara lain beliau menyebutkan
tentang ilmu. Tentang ilmu pun ada dua. Satu, kata Nabi, dalam sabda Nabi, ilmu itu dua. Yang pertama, al-ilmu nafi'. Ilmu nafi', ilmu yang beri manfaat, iaitu yang di dalam hati. Yang keduanya, al-ilmu fil lisan, ilmu yang di lidah. Ilmu yang di lidah ni, yang ditulis itulah, yang ditulis dalam kitab, itu ilmu syariat ni. Ilmu hati ini, ilmu nafi', itulah ilmu hakikat. Satu lagi, Rasulullah SAW bersabda, inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya tiap-tiap satu itu ada hakikat. Ini hadis Nabi, ya. Inna likulli syai'in haqiqatan. Sesungguhnya bagi tiap-tiap satu itu ada hakikat. Iman pun ada hakikat, amalan pun ada hakikat, ilmu pun ada hakikat. Sebab itu apabila seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, kaifa anta ya Harisa, bagaimana imanmu wahai Harisa? Harisa dia jawab, amantu billahi haqqan ya Rasulullah, aku beriman kepada Allah sampai kepada hakikat yang sebenar, hakikat iman yang sebenar, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW minta penjelasan, apa bukti iman dia itu sampai ke tingkat hakikat iman sebenar. Kata Rasulullah, ya Harisa, inna likulli qaulin haqiqatan. Wahai Harisa, tiap-tiap kata itu ada hakikatnya. Wa ma haqiqatu qaulika, apakah hakikat pengakuanmu bahawa engkau beriman sampai kepada hakikat iman sebenar? Kata Harisa, ya Rasulullah, ashartu layali wa atma'tu nahari. Ya Rasulullah, siang aku puasa, malam aku berjaga. Azabat nafsi anid dunya, sehingga aku rasa dorongan nafsu aku ni dah lari daripada dunia, semuanya ke akhirat. Sehingga ya Rasulullah, kadang-kadang aku seolah-olah nampak penduduk surga dengan berbagai nikmat yang Allah kurniakan. Kadang-kadang aku juga nampak penduduk neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah, kalau gitu betul, sadaqta anta ya Harisa, betul, fa'alzim, mudah-mudahan engkau tetap imanmu dalam keadaan itu. Jadi ada hakikat, ya. Kalau ayat-ayat Quran memang banyaklah. Macam kita sembahyang ngadap kiblat, hakikatnya apa dia? Falya'budu rabb hadzal bait. Hakikatnya kita sembah Allah, bukan Kaabah. Syariatnya Kaabah, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ada.